Padan muka mereka tu semua yang mana tak tahu aku live pagi-pagi ni. Biar mereka tak perasan. Biar mereka tak perasan. Mereka ingat apa? Live tu malam je ke? BP kat mereka. Jadi tak banyak lah orang masuk tu semua. Datuk mana buatlah live kami nak dengar. Yang ni biar semua pakat-pakat sibuk buat benda lain, tak dengar, tak nampak aku buat live ni. Biar apa tak perasan. Kalau tidak tu, kalau aku buat live tu masuk. Kira seronok saja. Yang ni biar orang yang makik pagi-pagi, yang perasan, yang nak ambil ilmu dengan aku, apa mai sini. Lagipun IG tu pula dan buat perangai. Kadang-kadang bila kita nak loading tu, dia nak post tu, loading punya dah lama tu. Primai. Aku mesin bawang pun lah. Yang ni duk gerak, pusing. Mai tak terloading. Ingat aku ada banyak masa nak tunggu hang loading tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam hari Jumaat. Dah 5 kali Jumaat dah kita ni tu konting-konting di dalam rumah. Dan Alhamdulillah Allah telah cabut rasa tak berapa nak seronok dalam hati aku. Ya, jadi hari ni kita kembali seperti biasa. Dan aku pun tak merajuk dah. Sebenarnya aku bukannya merajuk sangat pun. Sajalah aku ni nak tengok perangai hampa. Macam-macam mak-mak kita lah dulu pun. Bukannya dia benci kat kita ni kalau kita buat perangai. Apa pun hampa ni, baik ke macam malaikat ke, jahat macam setan gondoi ke, iprit ke, apa ke, tetap hampa ni anak dia. Dan dia merajuk tu nak perbetui hampa. Dia bebai tu sebab dia rasa kecil hati. Bukan dia benci. Dia kecil hati. Pasal apa hampa buat kat dia lagu tu. Macam aku dululah. Kecil-kecil mak suruh pi kedai, pi beli rempah, pi beli ubi, pi beli apa, nyok mesin, kedebuk-kedebak. Satgi dah beli. Lepas tu dia lupa pula. Dia kata, aku lupa lah hang keluar pi beli lain pula tu. Bebai. Tongkat basikal punya lah kuat kedekang. Kata bunyi dah tunjuk kata bebai. Mai bebai kali ketiga, hang tongkat basikal ke, hang nak tunjuk bebai ke, kasut kayu melayang atas belakang hang. Macam tu lah mak. Okey, tu hari yang dia nak marah. Hari yang dia kecil hati, dia nanti buat sengap saja macam mana aku buat kat hampa tu lah. Bukannya aku ni pun kecil hati sangat sajalah nak melawak dengan hampa nak tengok. Tapi kecil hati tu bukan kecil hati, meluat. Ada. Pasal apa awak bingai buta perut suun sangat. Apa yang tu pun hampa tak tahu, yang hampa nak tegak sana sini. Baby, aku bukan tak tahu segala masak-masak ni. Memanglah lain orang, lain caranya. Tapi kadang-kadang yang betul itu hampa kena ikut. Pasal apa? Kalau tak betul, aku tak tunjuk lah. Dan aku akan sebut lah ikut suka hampa lah. Mata sotong tu tak payah nak buang kiah, oi. Tak payah nak buang. Lain lah kalau mata sotong tu sebesar-besar, macam besar kucing tu, hampa nak buang-buang lah. Kan besar sangat mata tu. Tapi kalau mata sotong kecil-kecil besar Ali punya tu, tak payah lah. Sebab daripada situ ayak dakwat sikit masuk, kulit sotong tu punya colour tu lah manis dia. Kalau hampa selinap sampai telanjang putih apa semua tu, mana nak main manis dia? Mana nak jadi sama dengan resipi aku? Lagipun benda tu bukannya benda-benda yang kotor. Benda-benda yang kotor ni macam kulit kulit ketam, insang ketam, semua benda tu, itu memang hampa kena siang betul-betul. Sebab apa? Dalam tu dia nanti tak sedap masakan tu. Bila ada benda yang menyedapkan masakan dan tidak menyalahi di sisi ajaran Islam, tak apa. Faham ke tak? Boy, besar gitu. Baik, apa aku nak kata tadi?
Nasib baiklah aku ni umur panjang, lepas tu hampa boleh dengar suara ni. Kalau Allah ambil suara umur aku masa aku tengah duk merajuk tu, baru hampa tahu. Baru hampa tahu mak hampa yang duk beletiak pagi, siang, malam ni semua ni ada kegunaan dia. Baru hampa tahu suara dia tu suara yang sedap di telinga hampa walaupun menyakitkan hati. Baru hampa tahu lah dia ada di rumah tu apa kepentingan dia, apa kegunaan dia. Kalau aku mati besok macam mana? Sengap semua pakai hu je ya. Hu pun aku tak boleh mangkit dah nak masak kat hampa sebab Allah dah ambil dah rumah aku. Lah ni bila dua ada ni, eloklah hampa dengar cakap aku, turut kata aku semua supaya ini semua untuk kebaikan. Ni semua pun aku dapat daripada ilmu mak aku. Mak aku pun dapat pada ilmu mak dia. Mak dia, tok dia pun dapat pada ilmu tok nenek dia juga. Ilmu yang telah diperbaiki daripada beberapa keturunan. Dapat ke aku perbaik sikit. Dapat ke mak aku, dia perbaik sikit daripada mak dia. Tok dia dapat tu perbaik sikit daripada nenek dia. Bila mai aku perbaik lagi. Sebab apa? Kita ada pengalaman. Mak kita dah buat, kita tahu kalau buat tambah di sekat okey. Tapi nak tambah, nak berkurang pun kita kena tahu juga apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Kalau kata mata tu mak aku tak buang, maksudnya benda tu ada elok lah. Kalau kulit tu mak aku tak buang, maksudnya benda tu ada elok lah. Janganlah pula hampa pergi buang. Faham ke tak? Yang nak buang benda lain. Tapi sotong ni lah, daripada dulu aku masak pun, bila aku tunjuk je resipi sotong, memang ada saja yang tak kenal yang buta perut. Datuk awak masak lama sangat, tak lihat ke sotong tu 2 kali dah. Cerita sotong masak ni 2 kali dah. Aku ni nak buat tazkirah tak masuk lagi. 2 kali dah. 2 kali dah. Hari tu yang awak lah, lihat tak lihat ke Datuk? Ya Allah, ya Tuhan, aku tak pernah seumur hidup aku masak sotong lihat. Yang tu sotong yang besar-besar sotong tu, ni sotong basah. Betul lah hampa ni lah. Tak masuk dapur, tak pernah masak. Nak cakap macam-macam. Aku nanti selinap sotong tu, sekup kat kepala hampa buat anak tudung, hampa tahu. Okey, baik. Yang tu kita cerita kait sikit lah pasal benda yang aku tak bercakap 2 hari tu. Jadi mak-mak lagu tu lah. Bila dia kecil hati dengan anak-anak ke, dengan lelaki dia ke apa, dia panti sengap. Tapi tanggungjawab mereka sebagai mak, sebagai isteri, mereka akan still buat. Mereka akan masak, mereka akan apa, itu apa semua. Tapi dia nanti sengap. Bila silent treatment macam tu lagi pedih. Tanya apa, dia tak hood, dia tak hak. Dia tunjuk dengan mata, dia tunjuk dengan bibir je. Macam tu saja. Kadang-kadang dia buat kita tanya 2-3 kali, baru dia jawab. Kat situ je. Yang tu lagi pedih lah. Cik Oi, biar dia bagi penampak. Satu datang belakang hang tu tak apa daripada dia nanti sengap. Bila dia sengap tu dandalah kita ni nampak macam anak durhaka, tanggang habis. Okey. Baik, jadi hampa-hampa yang duk dengar tu janganlah duk buat perangai kat mak-mak hampa, kat siapa-siapa ke. Bukan mak saja, tok ke apa ke, siapa-siapa orang tua-tua lah. Jangan duk celok masuk kata-kata orang tua-tua. Orang tua-tua ni termasuklah aku ni. Mereka ada pengalaman, mereka dah pernah buat benda tu. Okey, melainkan IT-MIT ni apa ni, mungkinlah hampa nak pelotak kami ni, mungkin hampa nak auta kat kami ni, mungkin kami ni tak tahu pasal apa. IT celek semua ni memang kami tak biasa. Okey, nak print, nak hantar, nak sengit, nak itu apa semua, tak apa. Tapi benda-benda lain hampa jangan duk masuk celah nah. Sagi senduk apa sama belanga minyak hangat tu kami terap atas kepala hang biar dia mendidih. Garing macam tu pun hang tahu. Faham ke tak? Bisa tu siapa-siapa yang nak masuk ini, nah. Tu yang jadi asam pedas nampak macam gulai nampak macam asam pedas, nangka nampak macam quinine. Macam-macam lah. Tu belum lagi sayur mayuk yang hampa tak kenal. Segala jintan, segala herba, segala apa nama ni semualah rempah-rempah. Banyak lagi, banyak COE ilmu masak ni. Hampa jangan duk ingat order saja sampai duk atas meja nah. Bila benda-benda sampai lagu ni, bila apa nama dia? Keadaan-keadaan macam di mana kita ni tak boleh nak buat tu, nak ini. Jadikan benda-benda ni sebagai benda-benda yang sebagai ilmu kita. Okey? Bila masa kita nak belajar. Inilah bagusnya PKP ni, apa semua penyakit Allah turun ni. Selalunya kalau kita tengok lah para artis yang lain tu lah, artis ke, siapa ke, influencer ke ni lah,
Orang yang duk tergedik, pi keluar sana, parti sana, pi keluar launching sini, pi keluar sana lah, apalah semua tu gagah nak pi. Bukannya ada apa pun parti-parti hampa duk tengok depa influencer ni duk pi pun, yang duk siap bagai tu. Aku pun kalau pi pun aku nanti make sure lah kita semayang maghrib siap-siap sebelum pi. Benda tu kalau yang bagus sungguh-sungguh, kalau kawan kita minta tolong sangat-sangat, tolonglah Datuk mai lah dekat event kami ni. Sekali orang boleh tengok, Datuk boleh repost. Tak mau lah, mai lah Datuk, mai lah sajalah seronok, mai lah. Aku pi lah juga habuan nak tolong kawan tu. Bukan kerana aku pi sebab aku nak tunjuk konten ke hampa apa semua, tak ada Jadilah ni sunyi sepi lah kita daripada gambar-gambar yang duk main lagu tu, yang daripada duk pi bersiap lah sana sini sampai cium lah pipi kiri kanan lah, apa seronok lah itunya. Bukannya ada apa pun peristiwa macam tu yang hampa duk tengok ni. Oi, golongan marhain tak ada apa. Pipi hi hu ha how are you look so nice, I love your outfit, I love your bag, I love your hair. Gedebak pi mai gelak kuki balik. Tak ada apanya. Jadi bila PKP ni hampa pakat-pakat mai tengok ni semua, kita pakat-pakat duduk ni, eloklah kita duduk, kita kurung diri kita cari ilmu yang elok-elok. Kita cari dekat dada kita ilmu yang kita boleh pakai untuk dunia dan yang selebihnya untuk akhirat. Faham ke tak? Ilmu masak, okey? Ilmu kemas rumah, ilmu mengajar anak-anak, mengaji ke, Quran ke, tuition ke, apakah, semua tu benda baik. Okey, layan isteri, layan suami, benda baik. Kita kepung, kita ni kita kelilingi diri kita, jiwa kita dengan orang-orang yang baik semata-mata. Bila kita dah terlepas keluar besok ni, macam-macam lah pergi bersembang, membawang dengan orang, mengata orang tu, tengok orang ni, seronok lah. Daripada 5 minit jadi sampai sejam mengata orang. Pasal dah berkumpul kan seronok. Makan sat, minum sat. Jadi benda-benda macam ni nak cuci kita, duduk di rumah elok-elok. Kita ni hidup dalam dunia ni, atas dunia ni aku nak abang mai bagi. Aku ni hidup dah lama 50 tahun dah. Okey, dan aku tahu kadang-kadang kenapa aku jadi jahat, kenapa aku kadang-kadang terpesong daripada landasan Allah, sebabnya kawan-kawan. Bila kita berkawan dengan orang yang tak elok, maka orang-orang itu akan menghasut kita dan kita lama-lama akan jadi macam depa. Bila kita tak berkawan dengan orang-orang yang tak elok, kita berkawan dengan orang elok, kita pun akan jadi elok. Yang tu memang peristiwa, yang tu memang juga aku punya pengalaman sendiri. So kita ni kena berkawan dengan orang elok-elok. Okey? Tetapi dalam kita berkawan dengan orang elok tu pun, ini juga pengalaman aku, kita juga kena berkawan dengan 2-3 orang yang tak elok. Supaya kita tahu membandingkan apa yang elok dan apa yang tak elok. Macam aku cakap tadi, serupa juga kita kena berkawan dengan orang kaya, kita juga kena berkawan dengan orang miskin. Bila kita, bukan kata kawan dengan orang miskin tu tak elok, bukan kata berkawan dengan orang kaya tu elok, tak. Tetapi kita kena ambil dua-dua belah pihak supaya kita tahu imbangkan diri kita, kita tahu balancekan apa itu orang kaya, apa itu orang miskin, apa itu orang sederhana. Sama juga kita kena berkawan dengan orang yang baik, banyak, dan kita kena berkawan dengan orang yang tak baik, sikit. Supaya kita tahu apa yang kita buat tu selama ini adalah benda yang baik. Kerana ada contoh bila kita tengok orang yang tak baik. Faham ke tak maksud aku? Kalau kita berkawan dengan orang tak baik saja, kita tak tahu apa itu kebaikan. Kalau kita berkawan dengan orang kebaikan saja, kita tak tahu apa itu keburukan. Jadi bila kita tahu buruk, kita kena lari daripada buruk, kita kena pi kepada baik. Faham tak? Alhamdulillah. Baik. Mari kita mula tazkirah kita. Hari ini kita di surah Al-Anbiya, muka surat 655. Kalau mushaf akulah, kalau hampa tak ada, hampa pergi carilah surah Al-Anbiya, iaitu surah yang ke-21, ayat antara 82 hingga 90. Okey, ayat antara 82 hingga 90. Baik, dalam surah Al-Anbiya ini diceritakan banyak kisah-kisah Nabi.
Okey, kisah-kisah Nabi Yusuf, bukan Nabi Ayub, Nabi Sulaiman sikit, lepas tu Nabi Zakaria dan juga nabi-nabi yang lain. Okey, antaranya. Baik, berbalik kepada kita cerita tadi, pasal apa kita ni kena berkawan orang yang baik dengan orang yang jahat? Sebab kita nak tahu pengalaman mereka sendiri, cara hidup mereka yang kita boleh ambil pakai untuk kehidupan kita yang nak mencari kebenaran, yang nak cari kesahihan. Okey, dan tidak ada, kalau kita sebahagiannya kita dah kawan dengan orang baik dengan orang jahat, lepas tu sebahagiannya kita kena balik kepada kisah-kisah Nabi. Kerana apa? Allah Ta'ala kata Nabi-Nabi ini dan juga para rasul diberikan satu kisah hidup yang mana kisah hidup mereka ini boleh kita guna pakai untuk kita apply kepada kisah hidup kita. Kerana Nabi-Nabi jugalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu cerita dan perjalanan hidup yang sangat sengit, yang sangat perit. Okey, macam mana aku nak bagi contoh ni satulah. Okey, dalam hadis Nabawi, Bismillahirrahmanirrahim, daripada Mus'ab bin Sa'ad, daripada bapanya dia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, dia tanya dekat Nabi SAW. Jawab SAW, aku duk kata ni. Okey, benda ni live. Hampa kata, bila hampa jawab, Allah akan selawat 10 kali berganda-ganda ke hampa hari ni. Hari Jumaat digandakannya lagi. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Benda yang paling baik yang kita boleh buat sebagai umat Islam ialah berselawat ke atas Nabi. Benda kita buat untuk Allah, Allah terus ganda dekat kita pahala. Tapi selawat ni, bila kita selawat kat Nabi, Allah selawat dengan caranya tersendiri ke atas kita. Bayangkan Allah selawat. Faham? Baik. Balik kepada sini. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Baginda menjawab, para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, kemudian orang-orang yang paling mulia dan yang paling mulia daripada manusia. Itu dia. Mana kata siapa yang ada ujian berat ni, hampa duk tengok segala mufti tu ke, segala tok guru ke, segala apa-apa orang yang mulia ni. Orang mulia ni bukan setakat kata tok guru saja. Orang biasa yang orang yang elok lah, orang yang elok. Kadang-kadang kita tengok orang yang, kita tak boleh nak judge orang tu mulia tu daripada segi apa. Duk pimai-pimai masjid ke, duk apa ke, kita tak tahu. Jadi orang mulia ni ada di kalangan kita yang tidak berupa seperti orang-orang mulia yang kita duk ingat. Mulia tu kena pakai lagu ni, mulia tu kena perangai lagu ni, mulia tu kena semangkit semayang lagu ni. Tak. Mulia tu semua di sisi Allah. Kita tak tahu siapa yang mulia di antara kita ini. Okey? Dan kita nak, kalau kita nak tahu siapa yang mulia di kalangan kita ni, apa yang membuatkan dia tu mulia ialah orang itu diberinya ujian yang paling berat. Ni Nabi kata sendiri. Okey? Jadi seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya itu kuat, maka akan ditambah ujiannya. Nampak tak? Lagi banyak agama hampa kuat, lagi tambah lagi ujian dia. Dan jika agamanya lemah, maka akan diringankan ujiannya. Faham tak? Tidaklah ujian itu berhenti pada seorang hamba sampai dia berjalan di muka bumi tanpa mempunyai dosa. Subhanallah. Tu dia. Subhanallah. Faham ke tak? Yang ni hadis ni bila aku baca, memang aku jadi naik bulu roma tang lihat. Berdiri habis semua. Kata, rupa-rupanya Nabi pernah bersabda dulu benda ni, ya Allah, ya Tuhan aku. Rupanya setiap manusia ni semua kena ada ujian. Pasal apa? Nombor satu, kita kena ada ujian. Pasal apa? Pasal Allah tak mau kita balik jumpa dia besok bila kita pindah ke negeri akhirat nanti. Kita tak bawa dosa. Memang Allah dah siap dah neraka tu.
Memang Allah dah siap dah syurga tu. Tetapi Allah tak mau hamba dia masuk neraka. Sebab itulah di atas dunia ini Allah dah siapkan ujian supaya bila kita balik besok kita tak heret sekali kita punya dosa dan kita tak masuk ke dalam neraka. Dengar tu muslimin dan musliman, faham ke tak? Jadi kalau hampa sayangkan diri hampa sendiri, macam mana Allah tak zalimkan tak zalimkan kita? Allah bagi ujian bukan sebab Allah zalim. Ingat apa aku pernah kata? Allah kata dia tak zalim. Dan yang menzalimi diri kita tu adalah kita sendiri. Ketidakzaliman Allah itu sampai dia bagi kita ujian. Ujian itu bukan zalim. Ujian itu sebab dia sayang dekat kita. Dia nak bagi kita luruh dosa di atas muka bumi ni supaya kita tak masuk di dalam neraka dan dizalimi oleh penjaga-penjaga neraka ini. Faham kata? Lagi tinggi orang itu mulia, lagi banyak cubaan dan juga ujiannya di atas dunia ini untuk dia bawa balik dan bersihkan diri dia daripada dosa. Faham ke tak? Jadi di sini aku nak sentuh sikit tentang ujian. Okey? Nak sentuh sikit tentang LGBT. Okey? Nak sentuh sikit tentang isu ini. Sebenarnya aku tak maulah sentuh benda ni sebab benda ni agak sensitif. Tetapi moga-moga apa benda yang aku kata ini akan mencerahkan lagi orang-orang yang dikurniakan Allah di dalam sikap LGBT ini dan juga orang-orang yang melihat sikap LGBT ini daripada pandangan mereka ini, baik mereka itu daripada golongan biasa maupun golongan para ulama. Okey, baik. Kita tahu LGBT ini, tetapi sebenarnya manusia itu tidak ada yang ingin dilahirkan di dalam mempunyai sikap serta perwatakan yang tertentu. Dan ini berkenaan dengan juga sainsnya, ada berkenaan dengan sains di mana benda ini terdapat ketika di dalam kandungan itu dan sebelum juga di tiub roh itu dan juga di dalam kalam kitab Lauh Mahfuz. Sebenarnya mereka-mereka yang diberikan sikap ataupun keistimewaan berperwatakan LGBT ini. Okey? Baik. Maka apabila seseorang itu mempunyai sikap sebegini, makanya itulah sifat kemuliaan yang tinggi yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah ke atas mereka golongan ini. Mulia. Mulia itu adalah daripada segi tahap tingginya cabaran. Ya, cabaran ujiannya di atas muka bumi ini. Sekiranya orang itu tidak diberikan anugerah sikap perwatakan LGBT ini, maka dia itu tidak mulia sikapnya. Tetapi sekiranya dia berjaya mengatasi segala nafsu, segala yang apa yang tidak elok di dalam perwatakan LGBT ini, maka kemuliaannya begitu tinggi kerana ujiannya tinggi. Bila dia tak buat apa benda yang tak elok pasal yang datang package sekali dengan sikap LGBT ini, maka kemuliaannya akan tinggi, maka dosanya akan terhapus, maka syurgalah tempatnya di sana kelak. Tetapi sekiranya orang yang tidak diberikan sifat LGBT ini ke atas kehidupan dia, perwatakan dia, maka kemuliaannya itu rendah kerana ujiannya rendah. Faham tak? Jadi bagi orang-orang yang melihat yang berada di dalam kelompok LGBT ini, sebenarnya tahap hampa tu semua tinggi. Nak macam mana nak dapat? Hampa kena sabar dan tahan daripada sifat itu, maka mulialah, tinggilah hampa punya kemuliaan. Orang LGBT yang berzikir menahan nafsunya, subhanallah, subhanallah, berbeza nilai tinggi darjat pahalanya dengan orang biasa yang tidak dikurniakan sifat LGBT. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mereka yang pergi menunaikan umrah dan haji
berbeza pahalanya dengan orang biasa yang pergi menunaikan umrah dan haji dan kembali kepada sesuatu sifat yang mulia itu. Faham tak? Menghindari diri mereka daripada melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka. Faham tak? Wallahu alam. Itu pendapat aku tentang hadis ini yang boleh diguna pakai kepada masyarakat lain. Faham tak? Begitu juga dengan orang-orang yang cacat, yang orang kurang upaya. Sama, tingginya kemuliaan mereka itu kerana diberi ujiannya. Apabila mereka bersolat dan bersemayang dan menunaikan apa saja benda yang orang normal boleh buat, tinggi mulia dan pangkatnya dan juga pahalanya berbeza. Faham tak? Itulah yang sifat keistimewaan Allah bagi. Jadi kita kena guna keistimewaan kita itu dan diridimkan dalam bentuk ujian, dan apabila ujian itu kita lepah dengan berjayanya, maka tinggilah kemuliaan kita. Faham ke tak? Pasuk aku. Nah, alhamdulillah. Jadi nabi-nabi, rasul-rasul telah pun diberi ujian. Ini salah satu ujian. Dan kalau kita nak tengok ujian kepada Nabi, Nabi Allah, lupa dah pula. Nabi apa yang duduk dalam perut ikan tu? Nabi Yunus. Okey. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan. Itu ujian Allah bagi. Dah? Yang macam-macam kisah Nabi Sulaiman dan sebagainya. Lepas tu, kita duduk biasa dengar doa Nabi Yunus di dalam perut ikan yang kita duk pakailah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus di dalam perut ikan, dan sehinggalah apabila Nabi Yunus berjaya keluar kerana doa itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kemudian ada juga doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria yang kita kadang-kadang mungkin tak familiar dengan doa itu. Dan doa itu berbunyi, okey, kalau hampa pandai ayat 89, hampa pergi bacalah dalam bentuk Al-Quran, hampa bacalah doa dia. Ni aku bagi dalam bentuk Rumi saja. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Okey, ahli waris yang terbaik. Sedap doa ni. 89. Mana pi 89? Ini nama dia, okey. Wa Zakaria ni hampa baca sendirilah. Satgi aku salah baca, hampa dah tegak-tegak, satgi aku ni angin, okey. Satgi tak betul lah apa. Memang kadang-kadang ada benda yang aku tak betul, sebab aku pun tengah belajar. Bila aku baca, aku akan buka apps, aku akan dengar imam tu baca, lepas tu aku baca. Jadi hampa pergi baca ayat 89. Satgi hampa banyak lah, Datuk ni tak apa betul lah, apa semua. Ya, aku mengaku aku baca tak betul, tapi kalau hampa pandai, hampa pergi baca sendiri. Mungkin aku dah baca betul, tapi ada sajalah yang tak betul. Jadi aku tak mau nak buat fitnah sini, maka aku tak baca, tapi aku baca Rumi dia saja. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Yang ni pun baik untuk kumpulan-kumpulan LGBT mana-mana yang tak menikah tu apakah. Okey. Jadi apabila hampa tak menikah, hampa tak ada nafsu nak bernikah dengan orang apa sebagainya, hampa bacalah ayat ini. Kemungkinan nanti mai ke jodoh hampa, ataupun kalau hampa tak ada jodoh di atas dunia ni, Allah lorongkan hampa anak angkat ke, ataupun kalau hampa tak ada juga anak angkat, tak reti nak jaga anak-anak angkat budak-budak kecil ni, mungkin hampa akan hidup dalam keadaan yang amat tenang. Kerana apa? Walaupun tak ada orang nak jaga hampa mati tua-tua seorang-seorang ke, apakah dan sebagainya, tak tentu, kita tak tahu. Maka kita bacalah doa Nabi Zakaria ini, semoga dipelihara kita supaya siapakah waris kita yang sebenarnya di atas dunia ni? Bukan anak-anak, kerana anak-anak itu adalah perhiasan semata-mata. Bukan suami kita, bukan isteri kita, bukan siapa, bukan keluarga, tapi Allah adalah
waris kita di atas dunia ni. Kalau kita seorang-seorang pun tua, orang kata bapuk tua tak menikah, ataupun lesbian tak tua, yang tua tak menikah ke apakah, kalau hampa satu hari Allah kata nak, kalau hampa jaga hampa punya nafsu syahwat sebagainya, tak buat benda yang tak elok, hampa jaga ibadah hampa jaga, hampa berpuasa, berzikir, bersedekah, jaga kebajikan jiran, adik-beradik hampa, insya-Allah Allah itu adalah waris kita. Dan kalau hampa kata dia mai kata ajal hampa nak satu hari walaupun hampa ni dah tua, hampa tak ada waris, hampa tak ada adik-beradik dan sebagainya, Allah insya-Allah dia nak jadikan cerita, dia akan di dalam Lauh Mahfuz itu sudah tertulis cerita-cerita yang sekian-sekian hari, sekian-sekian masa hampa akan berjalan dekat masjid, hampa nak pi solat berjemaah, tiba-tiba Allah ambil nyawa hampa takat itu, kerana dia kata inilah pengakhiran yang paling baik di dalam Lauh Mahfuz, qada dan qadar hampa yang akan menjadikan hampa itu mati dalam keadaan ahli syurga. Maka hampa mati dekat surau ke masjid tu, mati ketika bersujud, punya banyak jemaah yang nampak hampa mati, hampa semua akan diangkat elok-elok dan diberitahu dan orang kata diuruskan sebagai seorang Muslim yang baik. Takkah macam tu? Hampa kena ingat sampai macam tu. Jadi bacalah doa Nabi Zakaria ini. Bacalah doa Nabi Zakaria ini untuk kumpulan-kumpulan LGBT, supaya Allah lah yang akan menjadi waris kita yang sebenar dan yang sebenar-benar dan yang sebaik-baiknya. Dahlah benar dan sebaik-baiknya. Ni aku tanda sampai kertas tu warna lain, supaya aku akan ingat doa ni, aku akan hafal doa ni, aku akan masukkan doa ni dalam doa-doa selepas sembahyang kita. Jadi nak tahu apa benda baik, engkaulah ahli waris yang terbaik ni, ialah sekiranya Allah tidak mengabulkan doanya, iaitu memberi keturunan, Zakaria berserah diri kepada Allah, kerana Allah adalah ahli waris yang terbaik. Faham ke tak? Aduh, bagus sungguh live kita hari ni. Kedepung-kedepang hampa dapat. Seperti pada satu DM tu kata aku dan baca, percayalah Datuk Rizama akan buat grand entrance dan dia akan laharkan kita semua ni dengan ucapan-ucapan yang baik. Jadi hari ni hari Jumaat, ya, hari yang sungguh berbahagia dan sungguh nikmatnya, walaupun kita tak habis main Jumaat, tak apa. Tetapi aku bagi bonus sikit hari ni. Jadi hampa kena faham baik nah. Kita tak mau jadi ahli-ahli ustaz tu yang duk condemn semata-mata LGBT. Saya kata LGBT condemn, tak baik, tak bagus, kena Allah laknat, itu gedebak. Tak boleh macam tu, cik. Kita nak bagi ceramah, kita kena bagi ceramah secara umum. Kita kena tahu dia juga daripada pihak depa LGBT ni apa masalah depa. Bukan ingat hang tu normal, hang boleh menikah sampai 3-4 orang bini, hang boleh main sana sini apa semua, hang baik, hang guna buka Al-Quran, hang baca certain, lepas tu hang bagi ceramah. Tak boleh macam tu. Menggunakan ayat-ayat Nabi Lut apa semua bagi tahu. Kita tak boleh bagi ceramah daripada angle hukuman. Kita kena tahu apa sebabnya. Faham tak? Kita kena tahu sifat Allah itu. 99 nama dia dan sifat-sifat 20 Allah tu. Kerana apa? Takkanlah Allah tu nak buat turun saja-saja nak bagi orang macam tu. Ni, dengar Sat. Yang hampa duk mengata semua-semua ni, habak my Sat. Esok ni Allah dah catik, malaikat dah catik hampa duk mengata semua orang tu. Hampa tunggulah keturunan hampa besok nanti, disebabkan hampa mengata dan tak percaya dan tak beriman kepada kejadian makhluk Allah ini. Tunggulah, tak anak hampa, anak jantan, anak perempuan hampa, tak cucu hampa, tak cicit hampa, tak laki hampa sendiri pun hampa akan dapat daripada sebahagiannya makhluk ciptaan Allah ini. Dengar, percayalah kat aku. Faham tak? Jadi kalau ada ustaz-ustaz, mufti-mufti, imam-imam, siapa-siapa yang nak cerita pasal benda ni, tolong selidik dahulu macam mana nak
menangani menangani masalah ini sebelum kita memberi hukuman dan nasihat kepada mereka. Jangan bagi tahu macam tu membuatkan orang benci kepada Al-Quran, membuatkan orang benci kepada hadis, membuatkan orang benci kepada Nabi SAW sendiri. Apabila kita tak memberi hadis nabawi ini dan kita memberitahunya dalam satu konteks yang amat luas, yang amat teliti. Faham ke tak? Faham ke tak? Jadi kita janganlah nak tengok orang tu, ish anak tu awak lagu tu lembut-lembut, ada ini dah. Cek, jangan. Allah akan catat esok lusa menantu hang sendiri yang akan melenggang dalam rumah hang. Esok ni anak hang sendiri yang akan pakai gaun. Esok ni anak perempuan hang sendiri yang akan berbalik perempuan dalam rumah tu sendiri. Faham ke tak? Itu adalah mereka-mereka yang berujian. Jadi kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak sedemikian, dengar sini baik-baik. Okey, jangan paksa orang tu, jangan hampa gedebus-debus. Perhati depa, lepas tu bila ada time yang elok, pelan-pelan cakap kat depa hadis nabawi yang aku cakap ini adalah ujian Allah yang sudah berada di dalam kitab Lauh Mahfuz. Maka hang ni adalah orang yang terpilih yang Allah pilih supaya hang ni ditinggikan darjatnya. Tinggi darjat, tinggi kemuliaan, tetapi mai dengan ujian yang sangat tinggi. Kalau hang mau darjat hang itu tinggi, makanya kena lalu ujian ni dengan penuh keimanan. Faham ke tak? Baik. Itu Nabi Zakaria yang kita bersembang tadi, ya. Dia tak ada, tapi kemudian Allah bagikan anak kepada dia, dilahirkan Nabi. Apa nama anak Nabi Zakaria pun lupa pidah. Sat. Allah, apa nama ni anak Nabi Zakaria? Jangan langkah. Yahya. Yahya. Kemudian Yahya dilahirkan. Allah bagi. Lepas Zakaria berdoa menggunakan doa ini, Allah bagi anak kepada dia, ya, yang bernama Yahya. Tu nama tok aku tu, Ibrahim bin Yahya. Okey, walaupun ketika itu Nabi Zakaria berumur 90 tahun. 90 tahun dapat Nabi Yahya. Tapi memang zaman dulu umur panjang, tapi 90 tahun baru dapat anak. Jadi kepada pasangan-pasangan yang tak dapat anak, mungkinlah hampa ni lepas makan tinik aku, ikhtiar dengan makan tinik aku, laki bini, jangan duk bini saja makan. Kadang-kadang masalah tu main pada laki juga. Dengar tak? Dalam hampa sedap tibai. Lepas tu bini pula yang hampa kata tak sihat, tak subur. Okey, tibai saja tahu. Okey, dah makan tinik, laki bini, bacalah doa ni, insya-Allah, ya, Allah akan bagi cahaya mata. Kalau Allah tak bagi, ingat berbalik kepada hadis nabawi ni aku cakap tu tadi, itu merupakan satu ujian yang sangat tinggi. Maka hampa adalah di antara pasangan suami isteri yang sangat mulia, yang Allah angkat darjat hampa. Jadi kalau hampa sabar dengan cercaan orang, hampa sabar dengan kesunyian yang Allah bagi dekat hampa laki bini, tak ada anak menceriakan hidup hampa dalam rumah, maka itulah tahap kemuliaan yang tinggi. Sabar. Okey, sabar. Bila sabar, kita akan dapat pahala. Kerana Allah dah jamin. Allah kata, kalau orang yang tinggi, mulia, dia bagi apa? Dia bagi cubaan yang tinggi. Orang yang hati dia tak berapa kuat dengan iman, maka cubaan dia cukup sikit. Tetapi Allah janji tidak akan ada orang yang berjalan di atas muka bumi ini yang tidak akan diberikan ujian, kerana ujian itu menyebabkan luruhnya dosa-dosa. Seronok sungguh lah tazkirah hari ni. Ngaku aku ni teruja duk meleleh ayat mata ni sambil duk kata ke apa. Sebab apa? Benda-benda ni semua duk peringat dekat aku bagaimana besarnya Allah dan sayangnya Allah dekat kita. Oi, dia sayang. Kita saja yang tak sayang, buat segala macam kat diri kita. Tok mati, habis pahala tak dapat, apa tak dapat. Faham tak? Jadinya itu kisah Nabi Zakaria. Seronok hari ni kita cakap pasal ni kisah-kisah Nabi. Nabi Ayub pun hampa tahu kan, seorang Nabi yang sangat kaya. Sangat kaya Nabi Ayub ni. Dia ada tanah, dia ada kambing, dia ada apa gedebuk-gedebak. Dari riwayat dia, kononnya kata di sini, ni riwayat saja. Kita tak boleh ambil sebulat-bulat kerana ini riwayat saja. Ini cerita yang dibuturun daripada Nabi Bani Israel sampailah ke kita. Ini yang diriwayatkan.
Okey, katanya iblis ini syaitan telah pun meminta kepada Allah kerana Nabi Ayub ni dia sungguh tinggi, dia punya apa pun dia sangat tinggi, dan syaitan ni sungguh cemburu dekat Nabi Ayub ni. Maka syaitan minta dekat Allah, kata dia tolonglah bagi Nabi Ayub ni miskin, sebab Nabi Ayub ni kaya, punya tinggi nilai-nilai murni dia, percaya, iman, takwa tinggi, tapi kaya. Jadi iblis minta tolong ke Allah. Dia kata, kau hang ambil balik dia punya kekayaan ni. Maka Allah menyebabkan benda itu terjadi, ya, kun fayakun. Maka Nabi Ayub pun jadi miskin. Tapi bila dia jadi miskin, dia tak kata apa, dia tak mengeluh langsung. Dia tak kata, ish awak lah aku ni jatuh miskin, apa benda yang aku dah buat. Tak, Nabi Ayub masih lagi berzikir dan melakukan ibadah. Macam mana masa dia kaya juga. Lepas tu dia ni, keluarga pun, anak-anak dia banyak, elok-elok semua. Kemudian syaitan meminta lagi supaya diambil zuriat-zuriat Nabi Ayub ini. Kemudian matilah keluarganya juga, Nabi Ayub ini. Pun dia tak kata apa juga, semuanya dia kata Alhamdulillah, ada saja kebaikan yang berlaku di atas musibah dan ujian ini. Tegap lagi Nabi Ayub tu. Kemudian habis semua dah, tak ada apa, reta, tak ada anak-anak, tak ada keluarga, tak ada, tinggal bini dia untuk jaga dia saja. Maka last kali syaitan minta dekat Allah supaya diberikan penyakit kepada Nabi Ayub ini. Nabi Ayub tu jadi penyakit dekat dia, kusta dan sebagainya, macam-macam penyakit. Bila dia sujud itu, luruh daging-daging dia daripada badan dia, luruh. Pun dia tak kata apa, punyalah busuk penyakit dia itu, sehinggakan ulat itu keluar macam ibarat air susu daripada celah-celah kudis Nabi Ayub. Bini dia jaga dia juga. Keluar ulat, dia ambil ulat tu, dia bubuh balik atas luka tu. Sebab dia kata apa? Ulat itu makanlah kamu di atas rezeki, di atas tubuh badan aku ini. Sampai lagu tu kita demam sikit dah. Aduhlah, tak larat lah. Aduhlah, letih lah. Kita demam sikit dah lagu tu. Nabi Ayub kutip ulat yang duk makan daging dia tu jatuh, ambil bubuh balik kat luka, kerana dia kata apa? Kerana luka itulah makanan ulat itu. Sampai macam tu. Kita cek. Betapa tingginya Nabi Ayub. Maka itu tinggilah juga ujian ke atasnya. Maka mulia sangatlah Nabi Ayub ni. Kita ni setakat Allah bagi perangai jadi macam tu pun kita dah tak tahan. LGBT dah tak tahan, pi korek, pi jumpa dengan orang tu, buat apa benda yang tak patut, apa semua. Bukan kata LGBT saja, ni yang normal ni, yang Allah bagi jantan suka perempuan, perempuan suka jantan. Hampa ingat hampa tak ada ujian, itu pun ujian juga. Hampa berzina, hampa cari pelacur, hampa cari itu, anak bini di rumah, dak keluar main dengan perempuan lain di luar. Yang perempuan pun, laki di rumah apa semua, pi cari jinggolo. Maka aku tak tahu benda ni. Ini bukan fitnah, tetapi secara umum. Yang gatai pun ada, yang laki ada di rumah dengan anak-anak, pi keluar, pi bersembang dengan jantan lain, bertepuk tampak apa semua, hehehe. Mungkin tak jadilah tidur sekali, tapi rabang-rabang apa semua tu, jangan cek, berdosa. Ya Allah, berdosa. Yang jantan pun ingat, berdosa. Sebab tu kalau sebelum hampa kahwin tu, hampa kena shut dulu hampa punya syahwat. Faham tak? Dah kahwin tak boleh buat macam tu, berdosa. Dahlah dosa zina tu nombor 1. Dosa bila dah kahwin buat perangai, tambah lagi grade dia. Mampui. Okey, berbalik kepada Nabi Ayub tadi. Faham tak? Yang tu semua tu nampak tak? Ujian yang paling tinggi kepada kita ni. Faham? Jadinya dalam aku duk cerita ni, itulah dia, ya. Kita ni manusia. Jadi kurungan RMO PKP ni sebenarnya mengurung kita pada mereka yang duk biasa duk pi keluar, pi tempat-tempat tak elok, yang bawa balik perempuan ke hotel lah, yang mana ada duit tu, yang mana tak duit, yang belakang semak pun jadilah, belakang rumah buruk pun jadilah, ya, belakang keng tudung tingkap pun jadilah. Baik perempuan, baik jantan. Hampa jangan ingat jantan jahat. Perempuan pun samalah ni perangai. Ya Allah. Yang budak-budak pun samalah. Jadi perhatilah anak-anak kita, apa mereka buat di rumah. Bagus.
RMO ni, bagus COVID ni, semua kita duk perhati dah sebenarnya apa yang jadi kepada keturunan kita, zuriat kita, keluarga kita. Kita dah jauhkan daripada benda-benda yang tak elok. Lepas tu elok sangatlah bila kita dah train ni sebulan ni, terus masuk pula dengan Ramadan, maka dia jadi 2 bulan kita train kita ni tahun ni. Paling nikmat, paling sucinya Ramadan tahun ini. Kalau tidak Ramadan saja kita duk tahan, kan? Kali ni tahun ni 2 bulan kita tahan. Moga-moga bila train 2 bulan ni, mungkin lepas ni 3 bulan ke 4 bulan kita tak tahu RMO ni, maka kita akan jadi muslimin dan muslimat yang sangat baik kerana kita telah ditrain oleh penyakit virus ini untuk menjadi umat Islam yang baik. Dan kepada umat-umat bukan Islam, kemungkinan lepas ni mereka melihat Islam sebagai satu ajaran yang sangat baik, dan mereka pun akan masuklah juga agama kita dan menjadi dan meramaikan umat Islam yang lain. Ya, macamlah juga guard aku yang tengah duk juruh pokok ni, kan? Guard aku yang bukan Islam ni, insya-Allah mungkin kiranya Allah bagi keterangan dalam hati, dan juga mate aku ni, mereka dua ni pun masuk Islam lah, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka seronok sangatlah cik buat live hari ni. Banyak benda yang cik duk cengeng, duk marah apa semua yang betul, okey? Dan harap-harap adalah orang yang rekod benda ni. PS Azlan, Muhammad Azlan, hang tolong rekod aku punya live ni. Sagi hang bagi dekat aku, aku nak masukkan dalam YouTube aku. Sebab apa, konten ceramah ni sangatlah baik, sangatlah orang kata tu berisi dan padu. Itu dia maksudnya, bila aku duduk diam-diam 2-3 hari, ini Allah bagi aku rezeki, ilmu, ilham yang baik untuk bagi ke hampa hari Jumaat ni. Dan minta-mintalah tazkirah aku ini dijadikan sebagai satu khutbah Jumaat yang banyak kali dah kita tak dengar, yang khutbah Jumaat yang tak begitu mendalam, khutbah Jumaat yang ditulis oleh jabatan kita yang begitu hambar sekali isinya, yang membuat orang mengantuk. Lah ni biar hampa dengar semua benda ni, biar hampa tahu sebenarnya apa yang sepatutnya khutbah tu kena bunyi, biar hampa terkejut semua ahli-ahli jemaahnya. Faham ke tak? Minta tolong hampa tolonglah sebarkan tazkirah ini, bukan saja untuk YouTube aku, tetapi juga untuk YouTube hampa ke, hampa nak bubuh pilah aku halalkan. Okey? Baik, faham nah? Alhamdulillah. Saya nak minum sat, ya Allah. Allah, katik punya ayat teh pun dah habis. Jadilah takat ni pun buat bahasa tekak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi faham nah? Oh ya, dan siapa yang dengar kata? Alhamdulillah, seronoknya aku buat ni. Okey. Inilah dia kurungan dia. Okey. Hikmahnya aku berkurung tak bercakap dengan hampa, maka keluar banyak ilham-ilham yang sungguh padu, yang ada kualiti pada hari ini, yang kita ambil dan kita gunalah untuk sedekah kita hari Jumaat ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Oh. Apa dia ni kata? Saya kahwin pilihan keluarga dah 3 tahun, baru tahu dia gay. Cedoh pula berubah juga. Akhirnya saya minta dilepaskan. Baik. Hampa ni yang gay-gay, yang LGBT ni, tak usah duk pasal kahwin. Pasal apa? Dia kahwin tu kadang-kadang untuk dia kuno-kuno nak jadi baik. Bukan aku nak mengata minta maaf. Ini secara umum, ini fakta. Okey? Kalau dia kahwin pun besok, tak semestinya dia kahwin dengan hang, dia pergi main perempuan lain. Dia pergi main jantan lain juga, cik oi. Tak ke pelik nampak tu? Dah kahwin, dah ada anak, dah mengandung, dah bunting. Lepas tu keluar picu mulut dengan jantan lain. Hampa tak geli ke dengar tu? Aku yang dengar ni pun punyalah geli. Kalau rasa hampa tak boleh nak jaga syahwat hampa, jangan tu pergi duk berkahwin, pergi buat naya kat anak dara lain, pergi buat naya dekat anak-anak hampa sendiri. Tak elok, cik oi. Bayangkan anak-anak tu kata, anak-anak dengar cerita pak dia pergi main dengan picum dengan jantan lain. Allahu Akbar. Heros. Krosot benda tu. Krosot. Faham ke tak? Okey? Jadi tak salah dia buat benda yang ke orang. Banyak macam-macam jenis lah ni. Keluarga dah jadi 69. Tunggang terbalik dah, cik. Oi, tunggang terbalik dah. At least dulu keluarga Nabi Lut, dia pun tak pergi kahwin, tak pergi apa. Dia ni dah kahwin, duk buat perangai macam tu lagi. Krosot. Dengan segala keluarga mentua punya. Bukan aku tak tahu. Aku ni duk dapat DM macam tu banyak. Tapi cuma aku tak berani je nak buka sebab aku takut. Benda ni bila
hampa tak diberikan satu introduction tentang LGBT, hampa tak faham. Jadi bila aku dah bagi LGBT punya introduction ke hampa, baru hampa faham. Baru bila aku boleh buka cerita-cerita ni semua. Macam-macam kerosot cek. Yang boyfriend masa hari hijab tu audition, boyfriend tak jadi kahwin sebab last tahu kata boyfriend tu ada jantan lain. Yang bercerai-berai dengan laki sebab tahu laki tu ada jantan lain. Tak pelik ke? Nak buat drama pun jadi pelik. Nak tulis skrip pun aku jadi macam mana. Yang bini pun ada perempuan lain. Bini ada perempuan lain pun ada di DM aku. Tapi nak buat macam mana? Kita ni, walaupun macam aku cakap tadi, bila kita Allah bagi keistimewaan itu, maka tinggilah darjat kita. Tetapi mai dengan aku ni duk katok musaf pula. Punya ni angin. Minta maaf. Bila Allah bagi macam tu, maka Allah bagilah cubaan yang tinggi. Jadi kita kena paslah cubaan itu. Faham ke tak? Faham tak? Banyak cerita aku duk tahu tu. Yang ada tu, Datuk tak dengar cerita kata dia ni duk pi sana pi sini, duk pi holiday, kata-kata kerja apa semua. Rupa-rupanya bukan kerja Datuk oi. Rupanya duk simpan seorang sana. Bini tak tahu di sini, staff tahu. Aku kata pi kat depa lah. Yang aku boleh kata di sini, bila aku boleh buat tazkirah ni, hampa dengar lah. Besok, bukan apa, aku ni takut benda tu berdosa. Okey, bila berdosa, banyaklah dosa-dosa kita. Ujian itu adalah untuk menghapuskan dosa. Bukan ujian itu untuk kita tambah dosa. Samdul? Ujian bukan untuk kita tambah dosa. Ujian untuk kita perhabis dan cuci dosa. Faham ke tak? Tembak ayun dedek. Faham tak? Jadinya jomlah kita ni buat perangai elok-elok nah. Bukan aku marah ke hampa dah. Aku tak marah. Sebabnya aku ni duk dengar dekat ustaz-ustaz ceramah-ceramah, depa tak buat benda-benda sensitif macam ni. Depa takut satgi bila depa kata hampa cemuh depa, tak adalah depa rezeki lagi nak berceramah, nak bersyarah di mana-mana. Aku tak payah sebab aku buat free. Jadi aku kelak lah kalau hampa kata macam hampa tak mau dengar, mampu pergi hampa lah. Apa aku kisah? Kan? Hampa nak dengar tinggal seorang, tunggai seorang je nak dengar dekat dalam masjid tu ke, dalam IG ni ke, dalam live ni, seorang saja masuk nak dengar, BP lah seorang sajalah dengar. Aku peduli apa? Bukan hampa bayar kat aku. Sebab tu aku boleh berani sentuh. Allah terpelanting terus. Terpelanting lidi ni macam terpelanting carrot kemarin. Faham ke tak? Jadi minta tolonglah kalau hampa-hampa yang mana ada adik-beradik lagu nikah, siapa-siapa, dengar supaya hampa mendapat selami kumpulan-kumpulan LGBT ini. Mak-mak pun, mak ni kan yang itulah satunya baik. Depa ni kalau ada anak-anak macam depa tak kata apa, depa sengap saja. Depa perhati saja. Depa nak tegur pun kadang-kadang depa takut, depa malu-alah, kadang-kadang takut anak tu kecil hati bila depa tegur. Depa diam sajalah, depa senyum sajalah, tapi depa duk berdoa macam-macam, berdoa daripada jauh. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kekuatan kepada anakku ini. Ya, semoga anakku ini diberikan kekuatan ya daripada segala nafsu untuk memperbetulkan dia. Janganlah kau ubah perangai itu, kerana perangai itu memang depa mai sekali Allah bagi. Aku tak mau hang ubah, tapi hang bagilah depa tahap kesabaran yang tinggi untuk mereka melalui ujian ini di atas muka bumi. Itu doa-doa mak-mak dan juga bapa-bapa. Mak-mak, bapa-bapa, mereka tak akan cakap kasar dengan anak mereka pasal benda ni. Sebab mereka takut kecil hati. Tapi mereka tahu anak mereka perangai lagu tu. Mereka hanya mampu berdoa saja. Yang duk kata ni jiran-jiran, adik-beradik lain, sepupu-sepapat lain, kawan-kawan. Yang ni duk mengata ni. Mak bapak mereka tak mengatakan. Sebab mereka tahu benda itu zuriat mereka. Mereka tahu kenapa benda itu terjadi. Mereka tahu anak mereka itu ada keistimewaan. Kerana benda ni merupakan satu ujian yang paling tinggi. Satu kemuliaan yang paling tinggi. Sekiranya anak mereka itu boleh melepasi ujian ini. InsyaAllah. Wallahualam. Faham nah? Betul? Ya, macam itulah kita. Baik muslimin dan muslimat, terima kasih kerana tengok live chat pada hari ini. Alhamdulillah, Cik dipanjangkan umur pada hari Jumaat ini untuk memberi hampa semua ilmu-ilmu yang datangnya. Cik pasti ilham ini datangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala di hari Jumaat yang begitu berkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cik nak buat kerang rebus dengan ayam asam hari ni. Kita ada pumpang kemudian. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum nak. Duk baik-baik. Tolong save nak benda ni.